Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua orang. Sebelum kita memulakan pembintangan ini, saya ingin memperkenalkan diri saya dan juga ahli kumpulan saya. Nama saya Ali Faizat bin Ahmad Nazri dari unit V17. Seterusnya saudara Hadi, sila perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Nur Hadi bin Muhammad Nurun dari V17 juga. Seterusnya, Suhaib, silakan. Dan saya Muhammad Suhaib Irfan bin Muhammad Syafi'i daripada V17 juga. Pada hari ini kami akan membentangkan model Azure kami yang akan dikaitkan dengan site yang telah disiapkan oleh kami. Ini secara ringkas site kami. Tajuk yang kami pilih adalah tajuk Pertanian Bandar yang diambil daripada DSKP tahun 5 RBT Sekolah Rendah SK. Kami dah libatkan bermacam-macam jenis input di dalam site ini untuk memudahkan guru dan murid dalam sesi PDP yang boleh dilakukan di dalam bilik darjah ataupun secara atas talian. Boleh. Selain itu kami juga ada letakkan sedikit aktiviti pada bahagian akhir sebagai ulang kaji untuk murid-murid setelah selesai mengakses site kami. Ini merupakan aktiviti yang kami sediakan di bahagian akhir. Aktiviti yang disediakan kami adalah menggunakan aplikasi WordWall. Ini adalah contoh aktiviti pertama yang mana murid akan memilih dan meletakkan jawapan pada tempat yang betul. Kita ke aktiviti yang kedua. Ini pula aktiviti yang kedua. Hampir sama dengan aktiviti yang pertama, cuba aktiviti kedua dilakukan dalam bentuk kuis. Seterusnya kita akan beralih pula kepada slide pembintangan. Kami diberi tugasan untuk menerangkan ataupun membentangkan bagaimana laman web yang telah dibina oleh kami dapat digunakan oleh guru ataupun murid dalam proses PDP berpandukan model reka bentuk pengajaran Azure. Isi kandungan model Azure terdapat 6 bahagian iaitu A, S, S, U, R, E. Waktu A adalah analisis di mana kita akan membuat analisis. S pula state objektif ataupun kita akan menyatakan objektif pembelajaran. S pula select method, media dan resource, menerangkan mengenai pemilihan kaedah, media dan bahan yang sesuai. U, utilize media, kaedah penggunaan media. R, require learner participation, pendorongan pelibatan pelajar dalam aktiviti dalam PDP. Dan E, evaluate dan revise, nilai dan semak kefahaman murid dalam penggunaan bahan bantu mengajar yang telah disediakan. Seterusnya saya serahkan kepada saudara Hadi untuk membentangkan dengan lebih lanjut. Seterusnya akan saya sambung, yang mana pada bahagian pertama iaitu dalam model Azure ini iaitu bahagian A,
yang merujuk kepada analisis. Ini merupakan reka bentuk pengajaran berdasarkan model isu yang kami bangunkan. Ini adalah contoh ciri-ciri umum bagi dalam bahagian analisis ini. Dalam bahagian analisis ini, ia berfokuskan kepada siapa yang akan menjadi target kepada bahan pembelajaran, iaitu Google Site yang telah kami bina. Seterusnya, secara ringkasnya, analisis ini adalah berkaitan dengan kumpulan sasaran yang ingin difokuskan. Okey, justru itu kumpulan yang telah kami sasarkan untuk diberi pendedahan kepada Google Site yang telah kami bina ialah murid-murid tahun 5 yang berada di dalam kelas 5 Ruby. Yang mana secara umumnya murid-murid tahun 5 adalah berumur 11 tahun. Okey, kenapa murid-murid tahun 5 yang menjadi sasaran kami? Untuk menjawab persoalan ini, Google Site yang telah kami bina itu adalah berkaitan dengan topik teknologi pertanian bandar bagi mata pelajaran reka bentuk dan teknologi iaitu RBT yang terdapat dalam SKP tahun 5. Oleh sebab yang demikian adalah sebaiknya sekiranya Google Site ini ditujukan kepada murid-murid tahun 5 memandangkan kandungan Google Site yang telah dibina itu adalah berkaitan dengan standard kandungan pembelajaran mereka. Terusnya, merujuk kepada pihak sekolah yang terlibat, kelas 5 Ruby ini adalah bilik darjah bagi murid-murid bertahap sederhana, yang mana tahap ini ditentukan berdasarkan kepada pencapaian murid-murid itulah dalam bidang akademik ataupun pembelajaran mereka. Untuk pengetahuan, sekolah berkenaan juga bertapak di kawasan bandar. Dalam kelas 5 Ruby ini, ia memuatkan seramai 30 orang murid yang terdiri daripada 12 orang murid lelaki dan 18 murid perempuan. Bilangan murid perempuan yang lebih ramai berbanding murid lelaki pada zaman sekarang ini bukanlah suatu perkara yang pelik lagi, kerana sudah menjadi kebiasaan statistik sebegini diperoleh di mana-mana sekolah yang pernah dikunjungi. Seterusnya berkaitan dengan topik pembelajaran iaitu teknologi pertanian. Murid-murid telah sedia maklum bahawa sistem pertanian yang mereka sering lihat adalah penanaman yang melibatkan penggunaan tanah sahaja sebagai medium tanaman. Ia merujuk kepada pengetahuan sedia ada murid-murid sebelum mereka mempelajari bab teknologi pertanian ini. Dalam bab ini, mereka akan diperkenalkan kepada sistem penanaman selain daripada menggunakan tanah, seperti menggunakan air sebagai medium tanaman, iaitu sistem hidroponik, sistem aquaponik yang mana melibatkan kehidupan akuatik, iaitu ikan dalam sistem penanaman, dan juga sistem takungan bekas pengairan kendiri yang mana pengairan dalam bekas tersebut adalah secara kendiri, yang mana air akan dimasukkan ke dalam bekas tersebut dan penyerapan air akan dilakukan secara kendiri oleh tanaman dalam bekas tersebut. Terusnya, gaya pembelajaran yang dilibatkan ataupun digunakan adalah model gaya pembelajaran VAG yang merujuk pada visual, auditory dan kinestetik. Penggunaan visual digunakan secara signifikan dalam pembinaan Google Site ini, yang mana penggunaan gambar-gambar seperti visual Upin Ipin, paparan YouTube dan sebagainya. Pengaplikasian gaya pembelajaran auditory pula dapat dilihat melalui pendengaran murid-murid yang mereka dengar melalui paparan YouTube yang disediakan dalam Google Site tersebut, yang mana saluran YouTube tersebut menjadi salah satu bahan pembelajaran yang diberikan kepada murid-murid. Seterusnya, gaya pembelajaran kinestetik pula melibatkan pergerakan yang mana penglibatan murid-murid dalam amali secara kendiri memberikan mereka pengalaman konkret berkaitan tajuk pembelajaran yang diperoleh. Amali ini boleh dijalankan dengan cara mengarahkan murid-murid membina projek sistem pertanian secara takungan
sama ada sistem hidroponik, aquaponik ataupun sistem bekas pengairan kendiri dengan bantuan daripada ibu bapa mereka serta merujuk kepada video rakaman lah yang telah disediakan dalam Google Site tersebut. Peratusan bagi ini dari pembelajaran visual adalah 50%, manakala penggunaan auditori dalam Google Site tersebut adalah sebanyak 30% dan gaya pembelajaran kinestetik adalah sebanyak 20%. Seterusnya beralih kepada bahagian yang kedua iaitu bahagian S yang merujuk kepada state objektif, iaitu menyatakan objektif bagi pembelajaran kepada kumpulan yang disasarkan, yang mana dalam konteks ini ialah murid-murid tahun 5 tersebut. Dalam membuat atau membina objektif pembelajaran, kita boleh inilah merujuk kepada model ABCD bagi memudahkan kita merangka objektif bersesuaian dengan kandungan pembelajaran lah yang telah diberikan dalam Google Site tersebut, yang mana A merujuk kepada audience, iaitu murid-murid. Seterusnya B pula merujuk kepada kata kerja ataupun tingkah laku yang perlu dilakukan oleh murid-murid. C merujuk kepada konten atau isi kandungan yang merujuk kepada keadaan tingkah laku tersebut akan diperhati, dan D iaitu degree atau tahap penguasaan yang diharapkan murid-murid dapat kuasai. Bagi Google Site yang telah dibina ini sebanyak 3 objektif yang telah kami tetapkan. Yang pertama ialah menyatakan sekurang-kurangnya kata kunci bagi maksud pertanian bandar dan sistem takungan. Dalam hal ini, murid-murid diharapkan dapat memahami maksud pertanian bandar dan maksud sistem takungan yang telah dinyatakan dalam site tersebut. Dan bagi memastikan murid-murid memahaminya, mereka perlu menyatakannya secara lisan melalui ingatan mereka lah setelah menelusuri Google Site tersebut. Dan kerana sekiranya mereka mengerti pembelajaran yang mereka pelajari, ia menunjukkan bahawa mereka memahami ataupun memperoleh sesuatu lah melalui bahan pembelajaran tersebut. Objektif yang kedua ialah murid dapat menerangkan bagaimana sekurang-kurangnya 2 sistem penanaman secara takungan berfungsi. Dalam sistem penanaman secara takungan ini, secara amnya ia terbahagi kepada 3 jenis, iaitu hidroponik, aquaponik dan bekas pengairan kendiri. Kiranya murid dapat menjelaskan atau memberitahu bagaimana 2 daripada sistem takungan ini berfungsi secara ringkas, atau mendapat kata kunci daripada mana-mana 2 sistem takungan yang ada, bermakna objektif pembelajaran yang telah ditetapkan ini dapat dicapai. Objektif yang terakhir ialah murid dapat menyenaraikan 2 ciri bagi sistem takungan dalam buku latihan. Bagi objektif ini, ia adalah bersifat secara umum berkaitan dengan ciri-ciri yang mereka dapat lihat dan bandingkan setiap sistem penanaman secara takungan setelah murid-murid ini menelusuri Google Site yang telah dibina. Jawapan tidak akan diperoleh melalui pernyataan di dalam Google Site tersebut, namun ia akan dapat diperoleh melalui pemerhatian yang murid-murid lakukan terhadap setiap jenis sistem penanaman secara takungan yang ada. Di bahagian bawah slide ini telah diberi petunjuk yang mana menyatakan kod-kod warna tulisan yang berbeza dalam objektif-objektif yang telah dinyatakan. Yang mana tulisan berwarna pink ini merujuk kepada audiens ataupun kumpulan sasaran. Tulisan berwarna hijau tepas ini merujuk kepada tingkah laku ataupun behavior. Tulisan berwarna biru merujuk kepada konten atau isi kandungan, dan tulisan berwarna oranye merujuk kepada degree ataupun tahap penguasaan murid-murid. Di mana setiap
warna ini telah dibezakan dalam objektif yang telah ditetapkan. Terusnya saya serahkan kepada saudara Alif Aizat untuk membentangkan. Okey, seterusnya kita akan masuk pada bahagian seterusnya iaitu select method, media and resource. Okey, untuk kaedah method, kaedah yang sesuai dalam suatu pengajaran daripada pelbagai kaedah adalah penting untuk disesuaikan dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran se-Indonesi. Okey, kalau kita dapat lihat dalam pembelajaran teknologi pertanian ini, se-Indonesi yang digunakan adalah video Omadahana yang melibatkan nyanyian mengenai pertanian yang mana memberi gambaran awal kepada murid mengenai tajuk pembelajaran yang akan dipelajari. Okey. Pengenalan kepada konsep, aktiviti berkumpulan dan latihan. Okey. Dalam laman web ataupun site yang telah dibina telah ditunjukkan pengenalan terhadap konsep teknologi pertanian ini dan juga telah disediakan latihan di bahagian akhir sebagai salah satu langkah untuk memastikan murid benar-benar memahami isi kandungan yang terdapat di dalam laman web. Okay. Sebagai guru, kita perlu mampu menarik perhatian murid kepada se-Indonesi yang berteraskan pengetahuan sedia ada murid. Okay, seperti yang dikatakan, se-Indonesi yang dipilih adalah video Omadahana yang telah dilengkapkan dengan lagu nyanyian mengenai pertanian. Hal ini dapat membantu murid untuk mengingati kembali pengetahuan sedia ada murid mengenai pertanian untuk memudahkan guru menerangkan dengan lebih mendalam dan untuk memudahkan murid untuk lebih memahami tajuk pembelajaran yang akan dipelajari iaitu teknologi pertanian. Kaedah perbincangan, latihan dan latih tubi boleh dijalankan sebagai salah satu kaedah untuk mencukir pengetahuan yang baru. Okay. Aktiviti word wall yang diadakan ataupun yang diadakan di bahagian akhir adalah bertujuan untuk sebagai salah satu latihan ataupun latih tubi bagi menguatkan lagi pemahaman murid agar murid lebih memahami isi kandungan laman web tersebut. Dalam pemilihan media pula, pemilihan media perlu dipilih yang sesuai dalam suatu proses PDP kerana ia merupakan faktor yang penting yang membolehkan sesuatu input ataupun mesej itu disampaikan dengan berkesan. Contoh media yang sesuai diberikan adalah tayangan CD, televisyen, komputer ataupun gambar statik. Okey. Kaedah penyampaian media yang digunakan oleh kami adalah melalui komputer iaitu melalui laman web. Okey. Hal ini adalah kerana penggunaan laman web ini kelihatan lebih menarik dan dapat menarik perhatian murid untuk murid lebih memahami mesej yang ingin disampaikan terhadap tajuk yang dia akan dipelajari iaitu teknologi pertanian. Media yang dipilih perlu sesuai dengan kebolehan murid. Memandangkan kita sudah memasuki abad ke-21, murid kini semakin lebih terdedah terhadap teknologi yang mana menjadikan pemilihan laman web ini adalah sangat sesuai terhadap perkembangan murid pada zaman ini. Okay, seterusnya. Okey, kemudian yang terakhir sekali, resources atau bahan. Pemilihan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran perlu berpandukan kepada isi pelajaran yang menjadi matlamat pembelajaran. Bahan yang boleh dipilih seperti buku teks, cerita dan lembaran latihan. Okey, mengenai pemilihan sumber PDP, ianya perlu dipilih sesuai dengan DSKP yang telah ditetapkan. Okey. Seperti yang dikatakan dalam tajuk teknologi pertanian ini, kami menyasarkan murid tahun 5 yang mana isi kandungan pembelajaran ini perlu sama dengan SKP tahun 5 iaitu teknologi pertanian. Bahan ini boleh diperoleh sama ada daripada buku teks, carta ataupun dari lembaran latihan. Okay, bahan yang tidak melibatkan pelajar secara aktif akan menyebabkan pelajar pasif dan tidak efektif. Ini merupakan salah satu sebab utama pemilihan site ini sebagai media sebagai sumber untuk menjalankan proses PDP kerana melalui penggunaan site ini dapat menjadikan murid lebih aktif dalam pembelajaran agar pembelajaran itu dapat menjadi lebih berkesan. Pemilihan dan penyediaan bahan yang kreatif juga mampu merangsang pelajar untuk memupuk minat dan daya fikir.
Oleh itu, penyediaan bahan mengikut model ini iaitu model Asia ini mampu merangsang tingkah laku dan minda murid atau minda pelajar. Okey. Pemilihan kami dalam laman web ini kami telah masukkan pelbagai visual, pelbagai audio, pelbagai aktiviti yang mana bertujuan untuk menarik minat murid untuk mengakses ataupun untuk berusaha memahami isi kandungan dalam laman web kami. Okey. Hal ini kerana kami percaya ianya amat penting untuk seorang guru untuk guru mencapai objektif pembelajaran yang ingin disampaikan. Seterusnya. Okay, seterusnya adalah U iaitu utilize media. Okey, penggunaan media dan bahan. Okey, penggunaan media dan bahan dalam proses PDP adalah penting kerana penggunaan bahan dan media yang betul dapat menentukan keberkesanan proses pembelajaran tersebut. Seperti yang dinyatakan awal tadi, murid pada zaman kini, pada abad ke-21 ini telah mula didedahkan terhadap penggunaan teknologi seperti telefon bimbit, komputer riba dan pelbagai lagi. Hal ini meyakinkan lagi kami bahawa penggunaan laman web ini adalah bersesuaian dengan murid pada zaman ini. Mencari sumber maklumat, seterusnya mencari sumber maklumat melalui internet dalam menyediakan bahan adalah salah satu penggunaan yang baik. Guru juga boleh menggunakan internet semasa mengajar, buku teks, carta visual dan lembaran latihan juga boleh diaplikasikan. Seperti yang dinyatakan sebelum ini, laman web ini merupakan salah satu sumber di mana murid boleh mendapatkan info ataupun input tambahan. Selain itu, terdapat juga disediakan pelbagai latihan yang boleh dilakukan oleh murid. Pemilihan dan penggunaan media ini juga merupakan salah satu daya penarik dan dapat menyediakan persekitaran yang sesuai ataupun persekitaran yang lebih kondusif untuk pembelajaran pelajar, terutama sekali dalam keadaan pandemik pada waktu kini. Namun begitu, pemilihan dalam penggunaan bahan dan media, guru perlu memastikan kesesuaian dengan sedia ada murid. Okey, guru perlu melihat pengalaman murid menggunakan, adakah murid cekap dalam penggunaan laman web ini, adakah murid boleh melayari internet untuk melayari laman web ini. Guru perlu mengambil tahu mengenai hal berikut sebelum mengaplikasikan kaedah pembelajaran tersebut. Okey. Sekiranya murid tidak pernah melayari internet, sekiranya pengajaran PDP berjalan, murid akan ketinggalan dan menjadi bosan. Okey. Inilah perkara yang kita cuba elakkan sekiranya murid tidak mempunyai pengalaman dalam mengakses internet, mengakses laman web. Dan bagaimanapun melalui pemilihan kelas yang telah dilakukan oleh kami iaitu kelas 5 Ruby, kesemua murid mempunyai pengalaman terhadap penggunaan internet kerana semua murid di dalam kelas 5 Ruby mempunyai kemampuan untuk mengakses internet. Walaupun pelbagai media boleh digunakan, guru perlu mempertimbangkan media yang sesuai seperti tayangan CD kerana ia lebih menarik dan mampu memberi gambaran sebenar dan jelas tentang suatu tajuk. Oleh itu, guru perlu bersedia dengan pilihan lain seperti rakaman atau siaran tertunda. Okey, dalam laman web kami juga sebagai plan B sekiranya murid masih belum faham, kami juga turut menyediakan video penerangan sokongan mengenai tajuk teknologi pertanian ini di bahagian akhir. Video itu digunakan sebagai salah satu inisiatif untuk membantu murid lebih memahami dengan lebih mendalam mengenai tajuk yang akan dipelajari iaitu teknologi pertanian. Seterusnya saya serahkan kepada saudara Suhaib. Okey, seterusnya saya akan sambung pembentangan iaitu R iaitu require learner participation iaitu memerlukan penyertaan pelajar. Okey. Penyertaan pelajar ni ialah pengalaman bila pelajar tu dia terlibat dalam sesuatu
kerja. Jadi dia akan memberikan pengalaman kepada pelajar itu dan dapat mengekalkan motivasi pelajar. Okay, seperti yang kita lihat pada Google Site tersebut, pelibatan pelajar ni ialah dalam melibatkan kerja sendiri dan juga latihan. Kerja sendiri tu ialah di mana pelajar tu dia perlu membaca dan juga memahami semua isi kandungan yang terdapat dalam Google Site tersebut, iaitu seperti pertanian bandar dan juga pertanian-pertanian lain. Untuk latihan pula, iaitu pada halaman terakhir Google Site ini terdapat pelajar dibekalkan dengan latihan untuk menguji tahap kefahaman dan juga kefahaman pelajar tentang topik yang telah mereka baca tadilah. Dan seterusnya, melalui aktiviti latihan ini dan juga kerja sendiri tersebut, pelajar boleh melibatkan diri dalam pembelajaran mengikut model Asura. Okay, seterusnya. Seterusnya ialah E, iaitu evaluate dan revise, iaitu penilaian. Okay, terus. Okay, penilaian. Okay. Penilaian ni ialah penilaian terhadap tahap pencapaian pelajar adalah perlu untuk mengetahui tentang tahap keupayaan seseorang pelajar untuk memahami topik dan juga isi kandungan yang diajar. Okay, sebab daripada penilaian ni lah seseorang guru tu kita boleh tahu apa sejauh manakah pelajar tu dia faham kehendak faham topik yang diajarkan. Kalau kita tengok melalui daripada Google Site ni, penilaian tersebut dapat dilihat pada halaman terakhir lah, sebab dia dalam Google Site tersebut terdapat kuis dan juga soalan untuk pelajar menjawab. Jadi daripada latihan tersebut, ia membolehkan kita untuk mengetahui apakah objektif pembelajaran kita tercapai dan juga adakah bahan media yang digunakan tu bahan media yang diberikan kepada pelajar tu dapat membantu pelajar dalam pembelajaran. Okey. Penilaian tersebut juga akan menentukan penambahbaikan yang akan dilakukan untuk membantu pelajar dalam pelajaran. Okey, daripada penilaian tu juga kita dapat tengok dekat manakah ada lompong-lompong pada penilaian tu. Jadi kita akan top up situ untuk menambahkan lagi menambah baik lagi lah Google Site itu untuk membantu pelajar dalam pelajaran. Okey, itu saja. Terusnya. Okay, sekian saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.